penataan daripada struktur kehakiman dan perundangan. Sebab di mahkamah, beliau telah pun mengumumkan apa yang dibaca sebagai ringkasan penghakiman. Ringkasan penghakiman itu pendek daripada yang 88 buku surat yang disentuh tuan-tuan itu berdua. Dan ringkasan itu dalam bahasa Melayu. Yes, baca atau tulis dalam bahasa Melayu supaya orang-orang Melayu Islam faham. Jangan penting jari kepada mahkamah sewenang-wenangnya. Itu yang utama. Tapi masalahnya, apa yang disebut dalam ringkasan penghakiman tidak diulangi di dalam penghakiman penuh bahasa Inggeris. Dan ini dari segi kehakiman akan ada masalah di masa depan. Bolehkah satu ringkasan penghakiman diringkaskan tanpa ia terkandung dalam substans yang panjang, yang betul, yang penuh? Tapi itu untuk masalah dijawab kemudian nanti. Tapi still, kegairahan pihak mahkamah untuk cuba menunjukkan kepada satu golongan majoriti kenapa dia pergi dalam keputusan tersebut dalam menulis dalam bahasa Melayu menyumbang kepada permasalahan ini. Kerana dalam bahasa Melayu dicakap tentang isu taksir yang mana ramai yang lebih ahli dalam bidang agama telah menyatakan isu taksir ini ada dilapis tidak sebanyak sebab perkara-perkara itu untuk orang agama sendiri. Tapi dalam bahasa Inggeris tidak ada langsung disebut taksir. Tidak ada langsung, walaupun yang Inggeris itu 88 muka surat. So, ringkasan penghakiman itu bukannya daripada penghakiman utama. Ini saya terpaksa nyatakan sebab ini ada satu permasalahan kehakiman yang insyaAllah akan dibawa di forum-forum perbicaraan masa depan jika perlu yang berkaitan dengan ini. Nah, isu pokok yang saya nak sentuh, saya amat setuju. Yang paling penting di sini adalah kita kena sama kata, sama hati dalam meminta semua pihak yang berkenaan mengambil langkah serius, jangan main-main dalam meminta perlembagaan. Dan meminta perlembagaan ini pun ada pelbagai perkara yang akan dihalusi oleh jawatan kuasa yang ditubuhkan oleh Saudara Luqman dan juga akan sertai. Antaranya, yes, kita kena buat satu contoh inclusion clause ataupun klausa pengecualian supaya kita boleh ada keadaan di mana adanya set undang-undang syariah yang bertindak pun dengan undang-undang jenayah sivil. Kerana seperti yang tepat dinyatakan oleh Saudara Aidil tadi, pendapatan balik Sukma dan Mawar tersebut adalah contoh terbaik di mana pernah diusulkan perkara ini. Tapi saya akan showkan juga, perlu juga kita beberapa peruntukan lain yang berbedaan. Kerana criminal law di bawah senarai atau undang-undang jenayah dalam senarai persekutuan, iaitu Januari 9 senarai kedua putiran keempat, tidak didefinisikan. Itu diakui dalam Disney Putra, diakui dalam Disney Edit. Mahkamah mengaku tidak ada definisi, tapi mereka perlu pergi bertahap di mana mereka mengatakan tidak perlu definisi. Tidak ada, tapi tidak perlu. Itu yang menyumbang kepada masalah dalam pandangan kita. Kalau kriminal law atau undang-undang jenayah dalam perlembagaan putiran 4 itu didefinisikan sebagai apa-apa undang-undang jenayah kecuali yang melibatkan jenayah syariah. Boleh dicadangkan, bukan saya kata buat macam tu. So itu akan membenarkan undang syariah tidak dicatat. So apa lagi contoh kita boleh buat, kita perlu teliti. Tapi saya harap diserahkan kepada jabatan kuasa dan siapa yang berminat masuklah dalam jabatan kuasa tersebut untuk memberi satu pandangan. Dan yang ketiga yang akhir sekali, Akta 355. Akta itu tahun 1965. Nah, pendapat jujur saya, akta tersebut adalah tidak terpakai. Sebab itu, daripada dulu, saya tidak menyokong isu berkenaan RUU 355. Sebab benda yang tak terpakai, kenapa nak pindah?
Kenapa saya kata tak terpakai? Sebab akta itu ditemukan pada masa Mahkamah Syariah belum diiktiraf pada 10 Jun 1988. Jadi pada masa itu betul seperti yang dikatakan saudara Aidil, orang yang tak puas hati dengan Mahkamah Syariah pergi ke Mahkamah Sivil. Dan bila pergi ke Mahkamah Sivil, maka untuk membimbing Mahkamah Sivil dalam pandangan saya, kalau saya salah boleh betul, maka hak diletakkan 365 melalui akta 365. Tapi bila Mahkamah Syariah sudah diiktiraf pada tahun 1980 dan butiran 1 dalam senarai 2 mengatakan penubuhan Mahkamah Syariah, struktur Mahkamah Syariah adalah untuk negeri, semestinya lah gubalan jenayah adalah untuk negeri, semestinya lah jenayah syariah termasuk hukuman untuk negeri, bukan untuk persekutuan. Jadi kalau boleh kita bawa perkara ini secara sekata dan lihat perkara tersebut, kita mengusulkan kepada kerajaan bahawa akta 355 sudah luput, memang tidak sah pun. Sekarang 1988 ini cadangan jujur saja. Maka untuk negeri tentukan 3 tahun ke 10 tahun, 15 tahun ke 20 tahun itu adalah caranya. Mungkin Pulau Pinang berbeza, tak 10 tahun, Perlis tak 8 tahun. Itu untuk negeri. Tapi apabila persekutuan letakkan hak hukuman, bukankah persekutuan masuk campur dengan salah dalam bidang kuasa negeri? Itu soalannya yang kita tak pernah mau fikir. Saya mungkin salah, betul kan saya kalau salah. Tapi ini perkara yang perlu kita terima. Dan kalaulah pun akta 355 itu sah, kita perlu syorkan supaya RUU 355 dipercepatkan untuk menaikkan hukuman supaya isu hukuman di Mahkamah Syariah rendah, hukuman di Mahkamah Sivil tinggi. Padahal bila nak buat hudul, kita tak boleh semua hukuman hudul terlampau tinggi, hukuman sivil tak baik. Sekarang bila rendah, kita terlampau rendah. Sudah mana satu ni? Ini betul, syariah tak betul. Wallahualam. Banyak benda yang kita kena lihat semua untuk meningkatkan masalah. Saya tidak mengambil masa yang banyak. Saya harap kita boleh sekata di mana perlu ada satu kenyataan yang konkret, tapi jangan nak politikkan benda ini, jangan nak emosikan benda ini. Sebab ini isu agama, ini bukan isu bangsa. Wallahualam.